Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Zaliha binti Hassan, nombor matrik 253968 akan membentangkan tentang kajian tahun akhir saya yang bertajuk Cabaran yang dihadapi oleh nelayan di kawasan Pekan Pahang. Supervisor saya adalah Dr. Mastura binti Mustafa. Ini merupakan poster saya, oleh itu saya telah menyediakan beberapa slide untuk membincangkan tentang kajian saya. Untuk abstrak, sektor perikanan adalah antara salah satu sektor ekonomi yang penting kepada negara sekaligus dapat membekalkan sumber protein kepada masyarakat Malaysia. Nelayan pula merupakan orang yang kerjanya hanya menangkap ikan dan secara tidak langsung itu merupakan mata pencarian utama mereka. Terdapat beberapa kajian daripada pengkaji yang lepas yang mengatakan bahawa nelayan merupakan satu kelompok masyarakat yang tergolong dalam golongan miskin. Apabila dilihat daripada skop kemiskinan dalam kalangan nelayan, kemiskinan dapat dikategorikan kepada dua, iaitu kemiskinan prasarana dan kemiskinan keluarga yang dapat memberi kesan kepada seseorang nelayan tersebut. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk menyiasat tentang cabaran yang dihadapi oleh nelayan di kawasan Pekan Pahang. Seterusnya adalah penyataan masalah. Menurut Muhammad Wafi Ramli 2019, kehidupan komuniti nelayan ini boleh diibaratkan seperti kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Bukan itu sahaja, komuniti nelayan merupakan di antara golongan yang tidak dilupakan kerana golongan ini sentiasa mendapat bantuan daripada pihak berkuasa dalam projek pembasmian kemiskinan di Malaysia. Berdasarkan kepada Ismail 2009. Sebagai contoh, skim subsidi diesel, skim allowance sara hidup nelayan atau lebih dikenali sebagai ESHN dan skim intensif hasil tangkapan ikan telah disediakan khusus untuk membantu nelayan yang memerlukan. Jika dibuat perbandingan antara kelompok masyarakat lain di sektor pertanian khususnya, nelayan dapat digolongkan sebagai lapisan sosial yang paling miskin, walaupun boleh disimpulkan tidak semua nelayan itu miskin. Kajian lepas Imran 2003. Objektif kajian adalah untuk menyiasat apakah cabaran yang dihadapi oleh nelayan di kawasan Pekan Pahang. Untuk metodologi kajian, pengkaji telah menggunakan pendekatan secara kualitatif. Kaedah kajian yang digunakan adalah pemerhatian, temu bual dan rujukan perpustakaan. Untuk kaedah pemerhatian, pengkaji melihat sendiri bagaimana aktiviti nelayan dijalankan seharian. Untuk kaedah temu bual pula, pengkaji telah menemu bual 5 orang responden yang terdiri daripada nelayan di kawasan Pekan Pahang yang mempunyai kad nelayan yang sah. Yang ketiga, rujukan perpustakaan di mana pengkaji mencari maklumat di perpustakaan dan juga di internet untuk menambahkan lagi pengetahuan tentang nelayan dan cabaran nelayan itu sendiri. Teknik analisis data. Untuk mendapatkan maklumat, pengkaji menggunakan rakaman audio untuk merakam segala maklumat yang diberikan oleh responden. Seterusnya, dari segi untuk menguruskan data, pengkaji akan menggunakan proses transkripsi. Proses transkripsi ialah data yang diterima melalui hasil temu bual yang dijalankan akan ditukar di dalam bentuk teks dan dikenali sebagai proses transkripsi. Yang ketiga adalah tafsiran data. Untuk tafsiran data, pengkaji menggunakan proses pengekodan di mana pengkaji mengeluarkan kata atau frasa pendek yang bersifat ringkas dan senang untuk difahami melalui transkripsi yang dibuat. Bagi profil responden pula,
Purata umur responden adalah di antara lingkungan 45 tahun hingga 50 tahun. Yang kedua, purata pengalaman menjadi nelayan adalah di antara lingkungan 20 tahun hingga 30 tahun. Dan yang terakhir sekali ialah purata pendapatan responden adalah di antara lingkungan RM1,000 hingga RM1,500 sebulan. Seterusnya ialah hasil kajian. Didapati bahawa terdapat 7 cabaran yang dihadapi oleh nelayan di kawasan Pekan Pahang. Antaranya ialah musim tengkujuh, kewangan, pengurusan keuangan, bantuan kerajaan, teknikal, bentuk muka bumi dan pemasaran atau jualan hasil yang diperoleh. Cabaran yang pertama adalah pada musim tengkujuh di mana nelayan dinasihatkan untuk tidak turun ke laut berikutan ribut kencang dan laut bergelora. Oleh itu, pada musim tengkujuh, terdapat segelintir nelayan akan menjalankan aktiviti yang berfaedah seperti menjalankan perniagaan, mencari kerja sampingan dan menjalankan aktiviti pertanian. Yang selebihnya akan duduk di rumah dan menunggu sehingga musim tengkujuh tamat. Yang kedua, keuangan. Nelayan akan menjalankan projek ikan kering yang sedikit sebanyak dapat membantu mereka untuk menampung keperluan dan sebagai simpanan untuk digunakan pada musim tengkujuh. Dari segi pengurusan kewangan pula, duit hasil yang diperoleh akan diasingkan untuk duit minyak, membaiki peralatan dan selebihnya baru boleh digunakan untuk membeli barangan keperluan mereka. Dari segi bantuan kerajaan pula, antara bantuan kerajaan yang disediakan untuk nelayan ialah bantuan sara hidup, subsidi perumahan dan bantuan bot. Teknikal. Dari segi teknikal, masalah teknikal yang merangkumi pukat terkoyak, enjin mati di tengah laut dan tersangkut di beting pasir merupakan antara masalah yang sering terjadi kepada nelayan. Dari segi bentuk muka bumi pula, jenis ikan yang diperoleh biasanya bergantung kepada peralihan musim yang memerlukan nelayan untuk menggunakan pukat yang berbeza mengikut jenis musim tersebut. Yang terakhir, dari segi pemasaran pula, majoriti nelayan akan menjual hasil yang diperoleh terus kepada peraih. Kesimpulan. Dapatlah disimpulkan bahawa terdapat 7 cabaran yang dihadapi oleh nelayan khususnya di kawasan Pekan Pahang, iaitu cabaran pada musim tengkujuh, keuangan, pengurusan keuangan, bantuan kerajaan, teknikal, bentuk muka bumi dan pemasaran. Oleh itu, selain nelayan itu sendiri yang berusaha untuk meningkatkan taraf hidup mereka, pihak kerajaan juga perlulah memainkan peranan dalam membantu nelayan kecil ini untuk mengharungi cabaran tersebut. Dalam pada itu juga, orang awam juga bolehlah menyokong komuniti nelayan ini dengan membeli hasil nelayan yang diperoleh. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.